billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan iaitulah takwa. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa imamil mukhlisin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami, berkatilah kehidupan kami bila mana kami berada di bulan Ramadan. Wa ballighna fi. Begitu juga ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami sehingga kami juga dapat menyempurnakan ibadah puasa selama 1 bulan ya Allah. Sehingga juga kami akan menikmati kegembiraan pada 1 Syawal. 1 Syawal yang menjadi impian setiap hamba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami, bantulah kami. Walau di mana sahaja kami berada ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa ingat kepada-Mu. Wa syukrika, begitu juga ya Allah, tolonglah kami dengan segala macam nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami telah nikmati semuanya ya Allah. Maka golongkanlah kami dari kalangan golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadatik, ya Allah ya Tuhan kami, perelokkanlah amal ibadah yang kami kerjakan kepada-Mu. Moga-moga amal ibadah ini amal ibadah yang diterima, amal ibadah yang diredai di sisi-Mu. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah akan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, karungkaikanlah kesimpulan-kesimpulan yang terdapat pada lidahku. Yafqahu qawli, moga-moga para pendengar sekalian dapat memahami akan kata-kata serta ucapanku ini. Amma ba', fa ya ibadallah minal muslimin wal muslimat, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pimpinan majlis yang saya segani lagi saya muliakan, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi kerana Allah. Yang berbahagia tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, para tetamu Ramadan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan tidak dilupakan pengerusi, timbalan pengerusi bersama-sama juga dengan barisan ahli jawatan kuasa surau. Jadi pertama-tamanya syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita semua kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah. Kerana pada malam yang mulia ini, malam yang ke-25, kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita semua masih lagi menjadi pilihan Allah. Kita semua masih lagi menjadi pilihan Allah, walaupun ramai dari kalangan sahabat-sahabat kita yang tidak maknanya berpeluang menjadi pilihan.
beradanya kita di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Itulah dia bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan maghfirah, dan juga bulan yang mana dicurahkan di dalamnya pelbagai rahmat dan juga hidayah Allah. Jadi tuan-tuan muslimin, para hadirin sekalian, di dalam tazkirah saya pada malam ini, saya nak bagi tajuk. Tajuknya ialah puasa yang diterima oleh Allah mencapai darjat takwa. Itu tajuk. Puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala ialah puasa yang mencapai darjat takwa. Susah itu atas sekalian. Susah. Hanya puasa, maknanya yang diterima itu puasa orang yang bertakwa. Baik. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Di dalam ayat ini ada 3 unsur. Ada 3 jenis disebut oleh Allah Ta'ala. Yang pertamanya ialah iman. Yang keduanya ialah puasa. Yang ketiganya ialah takwa. Dari sudut metafora, iman itu seperti mana benih. Iman itu seperti mana benih. Puasa itu seperti mana pokok. Dan takwa itulah merupakan buah. Saya sebut sekali lagi. Iman itu adalah merupakan input. Puasa itu adalah merupakan proses. Dan takwa itu kemuncaknya ialah merupakan output dan juga outcome. Hasil daripada keimanan yang kata benih tadi tuan-tuan sekalian, maka terhasillah pokok. Pokok inilah maknanya ibadah puasa. Sebab itulah salah satu daripada ibadah yang disebutkan di dalam ayat ini, puasa inilah yang akan membentuk seseorang menjadi orang yang bertakwa. Takwa inilah buah. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana kita melihat, kita ukur dengan tajuk tadi, puasa yang diterima oleh Allah mencapai darjat takwa. Puasa ini merupakan satu proses, satu latihan. Bukannya puasa itu maknanya merupakan maknanya ada ataupun satu budaya. Ia adalah merupakan proses seseorang untuk mencapai darjat ketakwaan. Tuan-tuan sekalian, baik. Sebab itulah bila mana kita buat bandingan lagi. Sekarang kita telah berada di akhir Ramadan. Bila mana kita berada di akhir Ramadan, kita telah menjalani proses tarbiyah di dalam madrasah Ramadan. Bagaimana tuan-tuan sekalian? Bagaimana? Kita dah melalui 2 fasa. Kita berada di fasa yang terakhir. Jadi bila mana kita berada di akhir ni tuan-tuan sekalian, bagaimana keadaan kita? Adakah kita masih lagi maknanya mempunyai sifat marah, mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat keras hati, malas nak beribadah? Tak berapa betul, tak berapa tepat. Jadi bila mana kita berada di akhir ni tuan-tuan sekalian, maknanya kita dah jadi orang yang semakin tawaduk. Orangnya maknanya lembut hati tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap malam kita disirami dengan ceramah, kuliah, tazkirah, ibadat qiyamul lail, ibadah puasa menahan hawa nafsu. Takkan maknanya kita masih lagi hendak meraihkan sifat-sifat mazmum. Sedangkan
kita dah berada di akhir bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Kesan dia. Sebab itulah bila mana kita berada di dalam bulan Ramadan, maknanya kita boleh meraihkan semua hukum hakam. Kita tak nak dalam satu istilah seolah-olah kita ini maknanya back to square. Kita kembali semula kepada tabiat asal kita. Sedangkan di dalam bulan Ramadan, kita boleh ikut belakang maknanya hukum hakam. Sehingga perkaranya halal di luar bulan Ramadan, tetapi di dalam bulan Ramadan dia jadi haram. Pun maknanya kita boleh ikut. Kita boleh patuhi. Kita tak nak kita jadi sebagaimana pelancong. Seorang pelancong, bila mana dia datang ke masjid negara, pelancong ni dia tidak menutup aurat. Bila mana nak masuk masjid, peraturan nak masuk masjid, kena pakai jubah, kena pakai tudung, maknanya kena tutup aurat. Pelancong tu, tak kira lah. Pelancong daripada negara barat kok, negara matahari terbit kok, dia kena tutup aurat. Sebagai maknanya menghormati masjid itu. Bila mana pakai jubah ataupun menutup aurat, dia pun masuklah dalam masjid. Dia pun rondo-rondo, dia ambil gambar, macam-macam lah kan. Lepas tu dia pun keluar. Dia pun kena duduk lama dalam masjid pelancong ni. Dia nak tengok je. Nak tengok keunikan sedibina masjid begitu je lah. Bila mana keluar, dia kena buang semula jubah tu, bukan dia bawa balik. Kalau bawa balik jenuh lah. Dia buang semula jubah. Dia buang semula tudung. Bermakna kembali kepada asal dia. Maknanya tak menutup aurat. Itu adalah pelancong tu. Jadi kita tak naklah kita jadi sebagaimana pelancong. Kita berada dalam bulan Ramadan, kita ditarbiyah bagaimana kita boleh bangun awal. Kita sahur. Kita boleh datang ke masjid awal, solat subuh, berjumuah. Nah. Lepas tu pula kita nak buka puasa. Kita buka puasa di masjid. Alhamdulillah secara berjumuah. Lepas tu pula kita meraihkan sunnah-sunnah yang lain. Kita tak nak rugi. Kita semaya pula jumuah maghrib sama-sama. Lepas daripada maghrib, daripada dia balik, maknanya iktikaf atas masjid zikir kau, baca Quran kau sampai Isyak. Semaya Isyak berjumuah, lepas Isyak sambung lagi 3 awal 8 ataupun 20. Hebat kita tu. Di dalam bulan Ramadan membentuk kita begitu. Jadi bagus sungguh. Kita boleh tunggu. Tazkirah pun boleh tunggu lagi. Itu dalam bulan Ramadan tu. Jadi bila mana kita keluar sahaja daripada bulan Ramadan, subuh pun kita tak mari dah apa nama berjumuah. Kita pun tak bangun dah qiyamul lail. Sedangkan di dalam bulan Ramadan, tiap-tiap malam kita bangun qiyamul lail. Lebih-lebih lagi 10 terakhir bulan Ramadan, kita maknanya berusaha sungguh-sungguh. Kita mencari satu malam Lailatul Qadar. Kita tak nak miss. Kita bangun juga. Lepas tu bila mana keluar daripada bulan Ramadan, maghrib dah tak jumuah dah. Isya pun dah tak jumuah dah. Apatah lagi nak semaya sunat. Sebagaimana kita boleh berada dalam bulan Ramadan. Maknanya solat sunat tarawih, boleh baca Quran dan sebagainya, boleh dengar tazkirah lagi. Di luar Ramadan tu tak boleh lah. Jadi bila mana tak boleh, kita tak kekalkan maknanya stamina kita sebagaimana kita berada dalam bulan Ramadan. Bolehkah kita nak kata puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala mencapai darjat takwa? Tak ubah kita seperti mana pelancong tadi lah kita. Kau nanti terima? Nah. Tak ubah kita seperti mana pelancong je lah. Dalam bulan Ramadan boleh tutup aurat. Keluar bulan Ramadan, joget lah. Buka aurat.
Jadi maknanya itulah di antara kesan dan juga nilai. Kalau kita nak tahu sama ada puasa yang kita kerjakan itu puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala, mencapai darjah takwa. Tuan-tuan muslimin, para hadis lihat takwa. Takwa ni maknanya orang yang akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah takwa. Sungguh-sungguh, bukan main-main. Kalau main-main itu tak termasuk dalam kategori maknanya orang hak betul-betul takwa ni bersungguh-sungguh. 20 minit cukup. Ada satu tempat tu dia merepek. Dia kata tazkirah ni tak perlu lama, 10 minit cukup. Kalau 10 minit mukadimah hidup mau tadi 10 minit dah. Setakat tu sahajalah. Jadi kita sendiri pun boleh buat penilaian dan juga muhasabah lah. Sama ada nanti puasa kita di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Ta'ala, kesannya kita tengok selepas daripada bulan Ramadan, insyaAllah. Yang baik daripada Allah apabila maha punya kurang. Sekiranya di sana ada terkasar bahasa, adalah unsur sindiran dan sebagainya, banyak-banyak lah. InsyaAllah moga-moga kita semua senantiasa dirahmati dan juga diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil dia boring. Alhamdulillah, secara ringkas.